Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua kerana membenarkan saya untuk membahaskan sedikit berkenaan dengan rang undang-undang alam sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Konsep pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar di dalam Islam adalah bukan suatu konsep yang asing, bahkan ia telah pun lama ditetapkan melalui ayat-ayat Quran sebagaimana firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi jelas melalui ayat ini bahawa membuat kerosakan di muka bumi adalah diharamkan, melainkan wujud satu kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Manusia dibenarkan untuk menggunakan kemudahan air, kemudahan udara, tanah, tetapi tidak sehingga merosakkan muka bumi itu sendiri, kerana kerosakan itu akan menyebabkan kerosakan ataupun bala yang lebih besar lagi. Dan perkara ini selaras dengan apa yang telah disebut di dalam buku Believing in Inconvenient Truth, The Crisis of Global Warming. Di dalam buku ini, Al Gore pengarangnya menyatakan dengan izin, global warming is not caused by natural forces beyond our control, that human beings are the main cause of the problem. Dan perkara ini sekali lagi selaras dengan apa yang telah disebut dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil ard, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Begitu jelas konsep pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar di dalam Islam. Seterusnya, saya memandang krisis persekitaran sebenarnya adalah krisis moral. Krisis ini berlaku bila mana seseorang memandang sesuatu aktiviti, membuat suatu aktiviti tanpa bertimbang rasa, mementingkan diri sendiri tanpa melihat kepada kesan dan akibat perbuatannya kepada alam sekitar dan juga manusia lain. Contoh, pembangunan yang membawa kepada hakisan, pembangunan yang membawa kepada banjir. Ini adalah contoh manusia-manusia yang telah terhakis ataupun telah mengalami krisis moral, tidak memandang kesan dan akibat perbuatannya. Jadi saya memandang perkara ini sangat serius, di mana tindakan di peringkat pendidikan awal perlulah dibuat. Dan saya memuji tindakan pihak Kementerian Pendidikan, di mana mereka telah menjadikan isu persekitaran sebagai isu pendidikan, di mana pendidikan tentang alam sekitar telah pun didedahkan semenjak kecil lagi. Iaitu saya melihat sukatan pelajaran anak saya di darjah 6, mereka telah pun diajar dengan izin waste management dengan kaedah 3R, reuse, recycle dan reduce. Itu adalah satu langkah kerajaan yang sangat baik. Dan seterusnya, di dalam pendidikan moral sendiri, anak-anak kita telah diajar tentang mengenai alam sekitar, keharmonian antara manusia dan alam sekitar, dan kemapanan alam sekitar, serta teka terhadap isu alam sekitar. Seterusnya, di dalam subjek geografi STPM, sekali lagi anak-anak kita telah didedahkan dengan isu alam sekitar berkenaan dengan global warming, berkenaan dengan rumah kaca. Semua itu telah diajar. Dan saya melihat perlu ada kesinambungan di antara apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang diamal, apa yang disajikan di luar. Sebagai contoh, anak kita balik di rumah, dia akan
akan mengatakan, berbincang dengan kita subjek yang belajar di sekolah berkenaan dengan tiga penghasilan sampah, iaitu sampah kertas di dalam tong biru, sampah kaca di dalam tong coklat, sampah tin aluminium ataupun plastik di dalam tong biru. Tetapi adakah kita, kerajaan, menyediakan kemudahan-kemudahan infrastruktur sebagai kesinambungan kepada pengajian mereka di sekolah? Dan saya bawa timbalannya. Jadi betul, mohon mencelahi, boleh izin? Bolehkah, Mak? Silakan. Silakan, Mak. Terima kasih timbalan itu. Apa yang disebutkan yang Berhormat sebentar tadi, reuse, recycle. Dan hadis Al-Quran yang dibacakan, ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Yang Berhormat tadi menampakkan suatu cara kebersihan di dalam Islam yang sangat dititik beratkan. Soalan saya, adakah apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat itu tadi dipraktikkan di negeri-negeri di bawah pimpinan pembangkang seperti Selangor dan Kelantan? Terima kasih. Mohon penjelasan. Saya akan menyebut di Kelantan. Saya tak habislah ucapan tadi. Saya ingin menyebut contoh di Kelantan. Kempen Kitar Semula telah dilancarkan sekitar tahun 2003 ataupun 2004. Saya tak pasti tahunnya, tapi lebih kurang 2003-2004. Tetapi kempen hanya setakat kempen. Pada hari kempen kita diberikan, untuk seluruh negeri Kelantan, kita diberikan 10 unit tong. Kemudian apa yang dijanjikan untuk menghantar lebih banyak tong sampah berkenaan tidak dibuat sehingga ke hari ini. Dan saya mendapat pengesahan tersebut daripada Majlis Perbandaran Kota Baru sendiri, tempat yang saya pernah bekerja. Dan saya rasa perkara itu adalah kempen daripada KPKT, tetapi janji tidak ditunaikan. Dan kegagalan mungkin berpunca daripada KPKT sendiri. Itu jawapan saya. Dan seterusnya, saya juga mengalu-alukan beberapa kempen yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Contohnya, kempen tidak menggunakan beg plastik pada hari Sabtu, dan seterusnya. Salah sebuah PBT di Selangor telah membuat peraturan tidak menggunakan polistrin, bekas-bekas polistrin bagi penjaja-penjaja. Itu adalah satu tindakan yang sangat baik dan pro kepada alam persekitaran yang lebih sihat. Dan saya menggesa selepas kempen-kempen ini, perkara-perkara ini dibuat dalam bentuk undang-undang bagi membolehkan penguatkuasaan. Selepas kita dapati pendidikan kepada masyarakat sudah pun dijalankan, kita teruskan dengan penguatkuasaan bagi memastikan alam sekitar yang lebih sihat. Seterusnya, saya melihat daripada sudut perintah larangan dan berhenti kerja. Satu cerita diceritakan di dalam buku Ar-Rushd. Pada masa tersebut, Qadi ataupun pemerintah telah memerintahkan pegawainya untuk menjalankan pemeriksaan di jalan-jalan. Kemudian pegawai telah mendapati wujud satu binaan di jalan yang boleh membahayakan pengguna. Seterusnya, beliau telah melaporkan kepada pemerintah dan beliau telah meminta supaya pemilik pagar berkenaan supaya meruntuhkan dengan segera. Namun demikian, pemilik rumah tersebut, pemilik binaan tersebut merayu supaya ditangguhkan. Perkara tersebut telah disampaikan semula kepada pemerintah, tetapi pemerintah menolak dengan alasan keadaan binaan itu membahayakan dan tidak boleh ditangguhkan walaupun sehingga malam. Jadi dalam hal ini, saya merujuk kepada perintah larangan dan pemberhentian kerja yang dibuat melalui pendaan melalui Seksyen 34A
AA. Cuma saya ingin memohon sedikit penjelasan. Saya menyokong kepada draft perintah ini, tetapi saya ingin memohon penjelasan perihal berkenaan dengan perintah pemberhentian kerja dan membaik pulih. Adakah boleh dibuat secara serta-merta, dan sekiranya baik pulih gagal dilaksanakan oleh tuan punya aktiviti, adakah kerajaan boleh melaksanakan kerja-kerja tersebut dengan kos ditanggung oleh orang berkenaan? Saya mohon jawapan dan penjelasan berkenaan dengan Seksyen 34 AA itu tadi. Seterusnya, di dalam penafsiran di dalam rang undang-undang ini, tafsiran rancangan pemajuan adalah merujuk kepada rancangan pemajuan di bawah Akta 172, iaitu Akta Perancangan Bandar dan Desa, di mana rancangan pemajuan di bawah Akta 172 adalah bermaksud rancangan tempatan, dan jika tiada rancangan tempatan bagi kawasan itu, rancangan struktur bagi kawasan itu. Dalam hal Akta 172, antara kelemahan penguatkuasaan di dalam Akta 172 ialah melibatkan bila mana rancangan tempatan bagi kawasan-kawasan itu tidak digazet. Jadi kemungkinan apabila rancangan tempatan tidak digazet, ini memberi kesan kepada Akta 127 yang kita bincangkan sekarang. Jadi saya mohon untuk mendapatkan penjelasan berkenaan jumlah rancangan tempatan yang ada dan jumlah rancangan tempatan yang digazet dan belum digazet. Dan saya menggesa rancangan tempatan ini disegerakan untuk digazet semua sekali bagi membolehkan penguatkuasaan yang lebih perkasa bagi kedua-dua akta di bawah Akta 172 dan di bawah Akta 127. Seterusnya, isu alam sekitar di dalam perlembagaan Malaysia. Jika kita merujuk kepada perlembagaan, tidak ada satu klausa yang khusus, artikel yang khusus yang membincangkan tentang hak ke atas alam persekitaran yang bersih dan selesa kepada warga negara Malaysia. Apa yang disebut di dalam artikel 5 perlembagaan adalah hak untuk hidup, di mana Mahkamah Rayuan pada tahun 1996 telah mentafsirkan secara kreatif peruntukan hak untuk hidup yang termaktub di dalam artikel 5 perlembagaan dan menyatakan hidup menggabungkan semua aspek yang merupakan bahagian utama kehidupan itu sendiri dan perkara yang membentuk kualiti kehidupan. Ia termasuklah hak untuk hidup dalam alam sekitar yang bebas pencemaran dan sihat. Walau bagaimanapun, pendekatan progresif Mahkamah Rayuan mentafsirkan artikel 5 telah diketepikan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2002 dan mengambil pendekatan harfiah dengan mengatakan artikel itu hanya untuk perampasan kehidupan dan kebebasan diri seseorang. Jadi artikel 5 hanya adalah tidak termasuk hak rakyat untuk hidup dalam alam sekitar yang bersih, selamat dan matang. Sehubungan itu, saya mohon kemungkinan perlu kepada suatu penelitian berkenaan dengan hak perlindungan hak alam sekitar di dalam perlembagaan. Satu lagi yang ingin saya utarakan di sini ialah berkenaan dengan pertindihan Akta 127 dengan Akta Kerajaan Tempatan. Pihak Menteri baru-baru ini semasa taklimat mengatakan tidak ada pertindihan. Cuma saya ingin maklumkan di sini beberapa peruntukan dan saya mohon penjelasan yang lebih detail, iaitu di mana di dalam Akta Kerajaan Tempatan di bawah Seksyen 65 dan 70 menyebut tentang pencemaran
pencemaran anak sungai, iaitu melakukan kacau ganggu dalam mana-mana anak sungai dan pencemaran anak sungai dengan sampah perdagangan. Dan juga di dalam Seksyen 80 dan 81 berkenaan dengan kacau ganggu, di dalam tafsiran kacau ganggu di dalam Akta Kerajaan Tempatan mengatakan perbuatan atau peninggalan yang menyebabkan kegusaran kepada penglihatan, bau, pendengaran atau yang membahayakan kesihatan, harta atau keselamatan. Di samping ada juga peruntukan di bawah Akta Kerajaan Tempatan dan undang-undang kecil di bawahnya berkenaan dengan pembakaran terbuka, khususnya di bawah undang-undang kecil pembuangan dan pembuangan sampah, di mana pembakaran terbuka tidak dibenarkan. Sehubungan itu, saya mohon penjelasan berkenaan dengan bidang kuasa ini yang saya rasa agak bertindih dengan bidang kuasa di bawah Akta 127, di mana ia juga ada melibatkan tentang pencemaran bau, pencemaran tanah, pencemaran bumi bising dan juga pembakaran terbuka. Saya mohon penjelasan yang lebih lengkap. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Seterusnya saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Datuk Bun